saudara, jika anda mempunyai idea tentang bagaimana untuk memajukan lagi masyarakat, anda kini boleh berkongsi menerusi satu wadah baharu. Pejabat Kerjasama Pemerintah Singapura atau SGPO dilancarkan dalam usaha memperkukuhkan penglibatan pemerintah dengan rakyat Singapura. Di laman SGPO misalnya, rakyat Singapura boleh turut membantu membentuk dasar-dasar negara. Dilancarkan oleh Timbalan Perdana Menteri Lawrence Wong hari ini, pejabat baharu itu akan mengubah idea dan saranan rakyat menjadi satu realiti ataupun membantu mereka mencari agensi-agensi yang sesuai untuk melakukan sesuatu projek. Ini dilihat sebagai fasa seterusnya bagi gerakan Melakar Hala Tuju Singapura atau Forward Singapore yang dimulakan pada Jun 2022. Ia bertujuan mendapatkan pandangan rakyat tentang bagaimana Singapura boleh memperbaharui perpaduan sosialnya. DPM Wong berkongsi kemaskini utama bagi Melakar Hala Tuju Singapura akan didedahkan dalam kenyataan belanjawan pada bulan hadapan. I encourage all interested Singaporeans to come forward. If you have passion about a certain issue or cause, or if you have an interesting idea and want to do your part to contribute to the community, the SGPO is here for you. We want to create more opportunities, big and small, for everyone, every citizen to contribute meaningfully to our shared future. DPM Wong menambah bahawa langkah seterusnya adalah untuk mengajak lebih ramai orang menjalin kerjasama dengan pemerintah. Lebih 200,000 warga mengambil bahagian dalam pelbagai perbincangan Melakar Hala Tuju Singapura sepanjang 16 bulan lalu. Namun jumlah ini membentuk hanya 5% penduduk Singapura. Dalam satu sesi dialog sempena pelancaran SGPO, beliau juga menekankan perlunya untuk memperkukuh pendekatan yang ada. To go deeper, to foster and engender a much stronger sense of partnership amongst some players. It can't be with everyone, but can we do that for a few who are prepared to be more committed and do more together? So I think if we think along those lines, broadening partnerships, but also deepening partnerships, I think we can hopefully take us to the next bound of our partnership journey. Menteri Kebudayaan, Masyarakat dan Belia Edwin Tong pula berharap jabatan baharu ini akan memperkasakan lagi masyarakat sivil untuk tampil membuat perubahan yang bermanfaat. SGPO adalah sebahagian daripada Kementerian MCCY. We are building and starting this partnership office from a position of strength. We have a people to government and a people to people relationship that has been nurtured and cultivated over the years. We allow you to then power up and become influential exponentially. So I think SGPO starts from a strong position of strength, and I hope that and I believe that we can take this relationship even further. Dan saudara, untuk memastikan agar masyarakat dapat mengemukakan idea-idea mereka dengan cara yang lebih mudah, SGPO melancarkan sebuah lelaman khas. Daripada idea membersihkan estet kejiranan hingga ke membantu keluarga berpendapatan rendah, ramai yang mungkin mempunyai visi bagi Singapura yang lebih baik. Kini dengan lelaman khas Pejabat Kerjasama Pemerintah Singapura, orang ramai boleh kemukakan idea untuk menjadikan visi mereka satu realiti. Dengan menggunakan akaun SingPass untuk log masuk ke dalam lelaman SGPO, para pengguna boleh mengisi borang ini mengenai cadangan mereka. Sertakan cara untuk melaksanakan rancangan tersebut serta bagaimana ia berbeza dengan usaha atau kaedah sedia ada. Mereka juga boleh meletakkan hasil yang ingin dilihat. Kemudian, pengguna boleh pilih sumber-sumber yang diperlukan untuk menjayakan projek yang disaran, termasuk dana yang diperlukan atau lokasi untuk mengadakan acara berkenaan. Akhirnya, pengguna perlu isikan butiran peribadi sebelum menghantar cadangan itu. Pejabat kerjasama dijangka mengambil masa 6 minggu untuk memberikan jawapan. Persekutuan Perniagaan Singapura atau SBF melancarkan lebih banyak rancangan pada tahun ini demi membantu syarikat-syarikat di tengah-tengah sentimen ekonomi yang semakin lemah. Antara bidang tumpuan adalah menyokong syarikat-syarikat menembusi pasaran di luar negara serta meningkatkan daya saing.
Pada tahun lalu, SBF melakarkan 10 kertas dasar yang menyorot keprihatinan syarikat-syarikat tempatan. Kertas-kertas tersebut menggariskan beberapa bidang utama bagi kerjasama peringkat industri mengenai isu seperti peraturan pekerja asing dan laporan kemampanan. Kegiatan SBF sepanjang tahun lalu berjaya memberi manfaat kepada 16,000 pemimpin syarikat dan golongan pekerja. Sokongannya itu turut meningkatkan daya ketahanan siber syarikat-syarikat serta usaha melatih para kaki tangan dalam bidang-bidang seperti pengurusan karbon. Dan selain itu, para pengusaha juga dapat bertukar pandangan dengan pemerintah dalam isu-isu penting. Ini menerusi 24 sesi dialog peringkat kementerian yang dianjurkan. Menurut SBF, ia kekal komited untuk memajukan kepentingan golongan peniaga Singapura sepanjang tahun ini. Institut Pembelajaran Dewasa pula ingin bekerjasama dengan 40 rakan kongsi untuk membangkitkan idea-idea baharu bagi membantu golongan pekerja meningkatkan kemahiran. Inisiatif itu ditempatkan di kemudahan baharu yang akan dibuka di Institut Pembelajaran Sepanjang Hayat pada separuh kedua tahun ini. Ia akan menangani isu-isu utama seperti meningkatkan tahap celik digital dalam kalangan pekerja yang lebih matang. Antara projek pertamanya akan memberi tumpuan kepada bagaimana pekerja lebih berusia dapat melakukan penyesuaian kepada gangguan akibat kecerdasan buatan atau AI. Syarikat-syarikat, pengendali latihan dan guru-guru akan terlibat dalam menghasilkan kurikulum ini. We hope that instead of fearing AI, we will embrace it, use it to help increase the productivity of our workers. But very importantly, we hope that through this process, we will not only learn to do things better, but we will also learn to do better things. And that is the real breakthrough. Dua kaki tangan Perubatan Angkatan Bersenjata Singapura SAF tiba di Mesir bagi menyokong usaha bantuan kemanusiaan ke Gaza. Ini adalah atas undangan pihak tentera Perancis seperti yang diumumkan Menteri Pertahanan Ng Eng Hen di Parlimen baru-baru ini. Lieutenant Colonel Nazirul Aziz, seorang doktor pakar dalam bidang perubatan kecemasan, ditemani pakar tentera 3 Jimmy Woo, seorang pakar jururawat pembedahan. Pasangan ini akan merawat pesakit di atas dek helikopter pendaratan Perancis yang dilengkapi dengan kemudahan hospital moden. Pasukan di atas kapal yang berada di pelabuhan El Arish di Mesir itu merawat penduduk Gaza yang cedera. Jurucakap bagi Presiden Palestin Mahmud Abbas berkata tidak akan wujud keselamatan dan kemantapan di rantau Timur Tengah tanpa penubuhan sebuah negara Palestin. Kenyataan itu dikeluarkan selepas Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menentang rencana sedemikian selepas perang berakhir. Rumah Putih menyelar pendirian yang dibuat Encik Netanyahu itu. Jurucakap Jabatan Negara Amerika Syarikat Matthew Miller berkata, tidak ada cara lain untuk menghuraikan cabaran keselamatan jangka panjang Israel dan pembinaan semula syarikat Gaza tanpa penubuhan sebuah negara Palestin. Namun Washington turut menegaskan sokongan kukuhnya terhadap Israel. Saudara, Malaysia kini bergelut untuk menangani masalah pekerja hijraan yang ditipu dan tidak mempunyai pekerjaan. Eksploitasi sistem pengambilan kerja bagi golongan pekerja ini dikatakan menjejas ribuan pekerja hijrahan di serata negara dan kerajaan berikrar untuk menyeret majikan yang enggan membayar gaji pekerja hijrahan mereka ke mahkamah. Terkandas di Kuala Lumpur tanpa pekerjaan dan terlantar. Pekerja hijrahan sebegini membentuk ribuan warga Bangladesh yang dilaporkan menjadi mangsa sindiket penipuan yang menjanjikan mereka pekerjaan di sektor binaan. Di bawah kontrak ini, pihak majikan sepatutnya membayar mereka gaji sekurang-kurangnya $350 Amerika. Namun, setelah berbulan-bulan, mereka belum lagi menerima 1 sen pun. Terkurung dalam rumah setinggan dan hanya diberi makan nasi putih dan mi selama berbulan-bulan, ramai yang rasa terperangkap. Lebih-lebih lagi dengan pasport mereka dirampas.
আমরা রাস্তা ঘাটে বাইরে হলে ভয় পাই ইমিগ্রেশন কখন জানি ধরে ফেলে আমরা Menteri Sumber Manusia yang baru dilantik, Steven Sim, berikrar untuk membela nasib mereka. Encik Sim dan Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution berjanji untuk sama-sama membantras masalah majikan yang melakukan penipuan, termasuk ejen dan orang pengantara. The hiring of foreign labour in Malaysia is to support our businesses here in Malaysia and not to be seen as a business in itself. Or the employer is duty bound to provide wages. Despite all the excuse used, it was no work done. But for us, joint ministry action, inspection on the quota that was approved, especially last year. Ini termasuk memastikan pengarah dan pengurus syarikat bertanggungjawab untuk menempatkan pekerja hijrahan yang hilang pekerjaan ke industri lain. Kelonggaran pengambilan pekerja asing Ogos lalu untuk menangani kekurangan pekerja di sektor-sektor utama menyaksikan kemasukan sebanyak 500,000 pekerja hijrahan. Pelbagai kuota dikeluarkan dan 100 ejen pengambilan pekerja dilantik. Sungguh pun begitu, sektor perladangan dan pertanian masih memerlukan lebih banyak pekerja. How you do enforcement, we need to catch the big sharks lah. And we see most of the time, employers get away in getting more migrant labour in this country. They get away because they threaten the government. They say economy is dying, you better get. And now we have instances of so many people stranded there and here. Jumlah pekerja asing di Malaysia mencecah lebih 2.7 juta orang dan kini terdapat rancangan untuk mengurangkannya kepada 2,5 juta menjelang 2025.